Negara Malaysia satu ketika dahulu merupakan satu negara yang memang menjadi pengeluar, antara pengeluar yang terbesar dari segi sektor pertanian. Seperti yang Doktor katakan tadi kan, kenaikan harga barang tak dapat dielakkan disebabkan faktor-faktor yang berlaku di sekitar global. Yes. Tetapi mungkin ada solusinya yang dapat kita rencanakan daripada kita berdepan dengan masalah yang lebih berat lagi. Dan sebelum ini kita dapat lihat ya, kita banyak import makanan. Betul. Macam yang Doktor katakan sebelum ni, import makanan dan harga telur naik. Solusinya ada dengan cara mengimport telur. Dan adakah terbaik yang dapat kita rencanakan ketika ini dengan memperkasakan lagi sistem pertanian kita ataupun memperkembangkan lagi sistem pertanian untuk kita tak bergantung kepada import luar? Bagaimana pandangan Doktor? Kalau saya boleh bagi pandangan, terutamanya kepada kerajaan perpaduan sekarang ini, memang usaha ini sangat-sangat dialukan. Sebab bagi saya, negara Malaysia mempunyai satu iklim yang sesuai untuk kita buat pertanian misalnya. Contohnya sekarang ni pun, kita tak semestinya perlu ada tanah berekar-ekar untuk memulakan satu-satu pertanian itu sendiri. Malah benda ni pun boleh dipraktikkan pada orang ramai, terutamanya masyarakat di Malaysia, untuk kita bercucuk tanam sendiri di rumah. Contohnya kita buat hidroponik misalnya. Kita sekurang-kurangnya kita dapat mengurangkan kos untuk beli sayur itu sendiri. Tapi kalau kita nak bela ayam misalnya dekat kondominium ataupun kat apartmen, macam tak sesuai lah kan. Betul. Nanti apa pula kata jiran-jiran kan? Apa ada bunyi ayam tiba-tiba dekat apartmen misalnya. Ada banyak benda yang kita tak boleh nak elak, seperti makanan seperti ayam, kambing dan juga lembu. Ini untuk kita sebagai rakyat. Tetapi kalau kita nak cakap dari skop kerajaan misalnya, memang sangat bersetujulah kalau kita memperkasakan sektor pertanian kita ini. Sebab kenapa Malaysia masih lagi perlu mengharapkan kepada barang-barang import. Contohnya macam beras ataupun makanan-makanan seperti daging, lembu misalnya, ataupun ayam dan telur. Bagi saya, Malaysia adalah negara yang sangat besar. Kita ada banyak tanah-tanah yang besar dan kita boleh mengusahakan tanah-tanah ini beri kepada masyarakat kita untuk mengusahakan industri ataupun sektor pertanian ini supaya pengeluaran dalam negeri kita cukup untuk masyarakat di Malaysia. Sebagaimana apa yang dibuat di negara China misalnya. So di negara China, kerana mereka tidak mengharapkan kepada barang-barang di luar, mereka boleh sustain walaupun dalam negara mereka itu sendiri. Betul. Kalau kita menyentuh berkaitan dengan pertanian, sebelum ni Perdana Menteri ada menyeru kepada pemegang saham beras untuk menyumbangkan sejumlah amount kepada pesawah-pesawah. Sebab kita tahu kalau pesawah ini kaya raya, sebab kita tahu mereka merupakan pengeluar utama. Dan pengeluar utama merupakan yang menerima keuntungan yang paling besar sebenarnya. Sekiranya mereka ni diberikan kemudahan yang pelbagai, adakah itu akan memberi kesan kepada harga di akhirnya yang akan dipegang oleh pengguna yang akan menikmati dengan harga yang lebih murah dari sebelum-sebelum ini? Adakah itu mampu dilaksanakan ataupun mungkin ada pandangan berbeza daripada doktor? Bagi pandangan saya sendiri, kalau kita menyalurkan duit berupa mungkin 10 juta ke 50 juta ringgit kepada pesawah-pesawah, yes, duit yang kita dapat tu memang kita boleh belanjakan. Tetapi bagi saya, yang kita kena cari satu alternatif yang lebih sustainable untuk jangka masa yang panjang. Misalnya kalau petani-petani yang ada di luar negeri-negeri yang memang mengeluarkan pertanian ini, contohnya beras dan sebagainya, pendapat saya harga barang ini kenapa naik pada asalnya? Bagi pendapat saya sendiri, harga barang naik disebabkan oleh pengeluaran yang tak cukup, yang terhad. Sebabkan pengeluaran yang terhad itu mengakibatkan kadar kos kenaikan harga itu naik. Bukannya disebabkan oleh duit yang kita dapat itu tak cukup. So kalau kita tengok pun apa yang berlaku, apa yang terjadi di Amerika Syarikat misalnya, kenapa kos kehidupan mereka naik dengan begitu mendadak? Disebabkan oleh minyak. Minyak itu adalah satu barang asas di mana kalau kita nak transport makanan ke, kita nak buat contohnya pertanian, aktiviti-aktiviti pertanian memang memerlukan minyak. Kenapa? Sebab minyak adalah salah satu sumber tenaga untuk menjalankan sesuatu pekerjaan tersebut. So bagi saya, kalau kita nak menyelesaikan masalah inflasi ni kan, again saya bukan pakar ekonomi kan, disclaimer siap-siap, tapi bagi saya adalah bagaimana cara untuk kita mengurangkan permintaan dan juga menaikkan pengeluaran. Apa yang kita boleh buat untuk menaikkan pengeluaran? Jika bayangkan setiap daripada kita, masyarakat Malaysia, mampu self-sustain selama ada kalau kita boleh bertanam, bercucuk tanam sendiri. Contohnya zaman dulu memang susah, kita perlukan tanah dan pasu misalnya. Tanah, kita perlukan tanah untuk tanam sesuatu benda. Tapi sekarang ni saya nampak dengan teknologi, peredaran teknologi, kita mampu tanam sama ada kita duduk di dalam apartmen ataupun di kondominium, kita boleh mengusahakan hidroponik. Macam ibu mertua saya sendiri pun memang tanam bendi sendiri, tanam cili sendiri, boleh tanam pokok-pokok sendiri, dan akibat daripada itu kita tak perlu nak menggunakan ataupun tak perlu nak membeli di pasar raya di luar misalnya. Itu satu. Dan yang kedua, bagaimana kita nak itu, kita boleh mengurangkan permintaan.
perkotaan dan bagaimana kita nak menaikkan pengeluaran lagi. Negara Malaysia satu ketika dahulu merupakan satu negara yang memang menjadi pengeluar, antara pengeluar yang terbesar dari segi sektor pertanian. Tetapi saya nampak peredaran zaman Malaysia masuk ke dalam perindustrian. Kita fokus kepada contohnya automobil. Kita fokus kepada kita nak bawa pelabur-pelabur luar misalnya. Kita membina banyak bangunan-bangunan infrastruktur. Tetapi infrastruktur tak memberi makan dan minum kepada kita. Kita tak boleh nak kenyang dengan blok-blok bangunan luar ataupun kereta. Kita tak boleh nak makan benda ni. Kita kena berbalik kepada makanan ruji asasnya. Itu saja sedutan klip pendek daripada salah satu TV appearance yang saya dah buat sebelum ini. Kalau anda nak tengok video panjang, sila pergi dekat ruangan description. Kat situ saya ada sertakan link untuk tengok video panjang. Dan jika anda nak tahu lagi tips-tips kewangan yang lain, jangan lupa untuk lawati channel Dr. Adam Zubir, di mana anda boleh klik pada butang playlist. Kat situ tim saya dah susun dah topik-topik kewangan dan pelaburan yang anda boleh binge watch. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan, sila nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.